Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Imamil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi at-tayyibin wa man salaka masalikahum wa nahaja manahijahum ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya kasihi sahabat-sahabat FB, kaum keluarga, adik-beradik jauh dan dekat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang mengikuti kuliah Ramadan kita pada petang ini, mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sudah pun masuk ke hari yang ke-27 daripada Ramadan. Ya. Sudah hampir sekali kita nak melepaskan Ramadan pada tahun ini meninggalkan kita. Bertuahlah dan bahagialah mereka yang bertuah dan bahagia, yang telah pun merebut sebanyak-banyak peluang dan kesempatan untuk melakukan kebaikan dan kebajikan, melipat gandakan ibadat dan juga amalan di dalam bulan yang berkali-kali ganda pahala yang disediakan ini. Ya, bertuah dan bahagialah mereka yang memperbanyakkan apa yang disungguhkan oleh syariat, apa yang dianjurkan oleh agama, apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tak kala mana kita dapat peluang berjumpa dengan bulan yang paling mulia, bulan Ramadan ini. Siangnya dan malamnya lebih-lebih lagi adalah detik-detik masa yang sangat berharga. Tetapi celakalah orang yang celaka pada saat orang yang bahagia itu mereka sanggup bersengkang mata, mereka tenggelam di dalam ibadah yang pelbagai. Karena dalam solat mereka itu ada Qurannya, dalam solat mereka itu ada tasbihnya, ada zikirnya. Sudahnya mereka bermunajat, mereka berdoa, mereka beristighfar, mereka berselawat, mereka melakukan apa yang ditunjukkan benar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di 10 yang terakhir. Tetapi demikianlah tuan-tuan ya, ada orang yang memilih jalan celaka. Nauzubillahi min zalik. Kalau kita tengok dalam akhbar hari ini tuan-tuan, kalau sehari dua yang lalu cerita macam mana sekumpulan anak-anak muda kita yang ditangkap di satu enap desa, mereka itu kumpulan muda-muda. Tapi kali ini ada sampai 60-an umurnya. Ya. Sebelum ini ada yang ditangkap leka sedang berjudi lawan ayam. Tapi yang kemarin malam pukul 11.30 puan ke melakukan satu serbuan di satu rumah di mana mereka ini leka sedang berjudi daun teruk, berjudi daun pakau. Ya, turut dirampas sejumlah wang
kerana mereka ketika itu berjudi dengan wang ringgit mereka di dalam bulan Ramadan, di 10 yang terakhir. La ilaha illallah. Tuan-tuan, ya, Nabi kata, ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang nak kebaikan datanglah, datanglah, yang nak kebajikan datanglah. Wa ya baghiyasy syarr aksir, wahai yang nak buat jahat cukuplah, berhentilah buat jahat tu, sudah-sudahlah. Ya, pada zaman di mana mudahnya kita dapat akses untuk melakukan kebaikan, pada waktu di mana kita mudah nak capai ilmu dan pengetahuan, pada waktu ini ada orang sanggup susah untuk melakukan maksiat dan dosa kepada Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kalau kemarin saya letak tajuk kusangkakan panas hingga ke petang, hari ini saya letak tajuk kusangkakan panas hingga ke petang. Hari ini saya letak pula rupanya hujan di tengah hari, tuan-tuan. Ya, sambungan daripada kemarin itu adalah rupanya hujan di tengah hari. Kita mana nak sangka, kan? Contoh ya, contoh. Suami isteri ni, kan, no, bercinta ni bagai nak rak ni, bercinta ni. Tuhan saja yang tahu depa punya intimnya, depa punya rapatnya, tak berpisah dah hai depa ni. Tapi akhirnya yang laki-laki kahwin dengan orang lain, yang perempuannya kahwin dengan orang lain. Maka hujan telah turun di tengah jalan. Begitulah manusia ini hanya mampu merancang. Allah Ta'ala jualah yang menentukan. Kalau dalam musim-musim PKP ini, tahun lepas waktu-waktu macam ni, kita dah mula nak isi borang cuti, betul tak? Tahun lepas waktu-waktu yang macam ni, yang bapak-bapak, suami-suami sudah pun mula pergi kalang kabut, hantar kereta pergi servis. Betul? Pasal kita nak fikir, nak mengambil perjalanan, nak merentas beberapa negeri, nak balik ke kampung halaman, kan? Yang isteri tu kalut buat kuih raya, order kuih raya banyak-banyak, dah mula packing baju dalam beg. Sebab nak balik ke rumah. Pada tahun lepas mungkin giliran rumah mak ayah si isteri, seronoknya, semangatnya Tuhan saja yang tahu. Dan suami mengambil tanggungjawab bahawa dia mesti berlaku adil. Dia pun menyiapkan keperluan dan kemudian bekalan selama seminggu, kan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi baliklah, berhari raya lah di kampung, seronoknya, meriahnya di jalan, meriahnya di RNR, meriahnya sampai di rumah. Mak mentua, pak mentua sambut kita, kan. Seronoklah isteri kita jumpa mak ayah dia, seronoklah anak-anak kita jumpa tok-tok wan dia. Berhari raya lah kita dengan penuh kemeriahan. Tapi pernahkah kita bayangkan bahawa keadaan itu tiba-tiba hilang sekelip mata? Kemeriahan hari raya itu sudah tiada seperti dulu, kan? Kita tak perlu lagi dah nak kalang kabut, nak pergi servis kereta. Kita tak ada lagi dah nak fikir, nak order, nak siapkan kuih raya banyak-banyak. Kita bahkan ada yang tak pun fikir nak beli baju raya. Seperti seolah-olah raya yang meriah menjadi sepi. Raya yang meriah dulunya menjadi sunyi. Bukan setakat orang hidup tu pun kita duk fikir susah nak pergi ziarah, nak pergi lawat. Hak mati dalam kubur pun tak boleh kita pergi melawat. Itu dia, tuan-tuan, yang kata rupanya hujan di tengah hari. Tetapi itulah, kita ni orang yang beriman. Apa sikap kita? Macam mana Islam mengajak kita saat kita menerima ujian yang seperti ini? Apa yang mesti kita buat? Tuan-tuan, kita mesti melangkah terus ke depan. Kita mesti mengisi dengan kebaikan. Kita tetap konsisten dengan ibadat kita kepada Tuhan. Yang kita fikir mesti yang baik. Yang kita cakap mesti yang baik. Yang kita buat mesti yang baik. Suaminya, ayahnya, isterinya, ibunya, anak-anaknya, jiran tetangganya, semua kita, itulah dia. Nampak tak, tuan-tuan? Bila kita fikir
maka lintasan-lintasan yang kita akan perkemaskan, perkejapkan di dalam nawaitu kita, daripada hajiz, daripada sekadar lintasan biasa pergi kepada sekurang-kurangnya itu ya, kita sudah mula nak menukar kepada azm, ya, sebelum dia jadi niat, ya, kita nak pastikan kita akan menolak yang buruk, kita akan mengambil yang baik, kita akan fikir untuk kita buat keputusan yang kita akan laksanakan bersama keluarga kita, bersama kawan-kawan kita, bersama anak buah kita, bersama sahabat kita adalah sesuatu yang baik, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mai sesuatu yang tidak baiklah, ni zaman-zaman lah tuan-tuan. Kebaikan dan keburukan yang subjektif ini kadang-kadang begitu mudah, ya, tersebar melalui maya ini. Kalau kita pagi-pagi Assalamualaikum, salam subuh lah, ada kawan-kawan duk tulis hantar doa macam-macam, Masya Allah, Tabarakallah, kita fil bukur, kita sudah mencari keberkatan, kita sudah mengundang rahmat Tuhan, kita sudah mendapat pahala, Masya Allah, Masya Allah. Tapi macam mana dengan orang yang pagi-pagi lagi dia dah hantar benda yang palsu, dia telah menghantar perkara yang fitnah? Macam mana dosa-dosa yang berangkai akan ditanggung oleh kita setiap hari? Tuan-tuan muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi kita hendaklah sentiasa di dalam keadaan bersedia untuk hanya melakukan yang baik, takkan melakukan yang jahat. Kalau sudah tersilap, betulkan kesilapan. Kalau sudah salah, baliklah ke pangkal jalan. Tak susah pun. Itu dia tuan-tuan. So, dalam keadaan yang seumpama ini, ya, kita kena mengambil sikap dan pendirian yang betul seperti yang diajar oleh agama. Apa dia? Kalau benda itu sudah berlaku, kita wajib kena redha dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Tak redha akan mengundangkan sakit jiwa. Tak redha akan mengundangkan kemurungan, akan menyebabkan kita kena sakit mental. Contoh, tuan-tuan, ya, pengarah KKM Malaysia telah menjelaskan dalam wawancara dia yang antara yang latest, yang terbaru kan. Dia kata apa? Dia kata di antara kes yang sedang meningkat adalah kes kemurungan, sakit jiwa dan juga kes keganasan rumah tangga termasuk penderaan kanak-kanak, ya, di dalam panggilan telefon yang diterima oleh pihak KKM. Jadi ini menunjukkan bahawa kita, sebahagian daripada kita ini sudah tidak mampu bertahan ini. Sudah tak mampu nak menyerap apa yang sedang diuji oleh Allah, tak mampu nak diserap, ya. Yang suami dah tak tahan sabar, yang suami tak mampu lagi dah untuk menyabarkan si isteri, bapa tak mampu nak bagi sabar ibu ni dengan kerana anak-anak yang penuh dalam rumah. Kalau kita di rumah besar tak apa juga tuan-tuan. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di rumah yang kecil? Orang yang jiwanya mendapat ketenangan, jiwanya redha dengan ketetapan, jiwanya syukur dengan nikmat Tuhan, jiwanya sabar di dalam ujian, maka orang ni dia duduklah di mana pun. Dia duduk dalam rumah yang besar, jiwanya besar. Duduk dalam rumahnya yang kecil pun jiwanya besar. Duduk dalam rumah yang sempit pun jiwanya tetap lapang. Dia tetap tidak akan negatif, dia akan tetap positif. Tapi kalau kita negatif, habislah. Itulah saya nak abang kata, kita tak boleh negatif, kita kena positif. Positiflah. Masalah negatif ini yang jadi masalah yang hari ini menghantui sebahagian daripada institusi keluarga, yang akhirnya membawa musibah dan bencana. Runtuh institusi itu akibat daripada kita mengambil sikap yang tidak ditunjukkan oleh agama. Kita tidak positif. Ada orang dia boleh tahan. Bayangkan tuan-tuan, ada satu orang, Masya Allah, dia hidup dengan suami dia, tuan-tuan. Suami dia ni Masya Allah lah, ringgit bukan masalah, ya, duit banyak kan.
Tetapi dia tu seorang isteri yang juga duit banyak, pangkatnya besar macam suami dia, gajinya besar macam juga suami dia, getahnya banyak macam suami dia. Tetapi oleh kerana dia seorang yang sangat hebat, menyerap segala tekanan yang berlaku, maka dia boleh survive walaupun mereka telah berkahwin sampai beranak pinak, beranak cucu. Tuan-tuan, kalau orang lain tu tak tahan pasal apa? Pasal suami dia ni outspoken sikit. Suami dia ni sikit-sikit cakap tu dia akan bukan takat candek dia pukul bini dia kau-kau punya. Dia kata kat bini dia kau-kaunya, tapi bini dia sambut dengan senyuman saja. Hebat tak tuan-tuan? Ni tuan-tuan, saya tak kata yang ni storytelling lah. Saya kata ni true story, tapi saya tak abang lah di mana dan siapa. Tapi saya nak cerita ada orang yang dia boleh tahan begitu. Sebab tu dia boleh survive. Bahkan dia boleh tahan, dia tak kena darah tinggi, dia tak kena. Sebab dia seorang yang dia macam span tu. Dia turun, dia serak air, kemudian dia alir, entah ke mana dia alir ke air tu kan. Dia boleh tahan begitu. Tuan-tuan. No. Saya tak nampak jalan yang lain ya. Jalannya adalah agama ya. Sebab agama itu adalah penyembuh. Agama itulah penyelesaiannya. Apabila dia menghabiskan, mungkin dia baca Quran malam-malam kan, siang hari setelah tu dia baca Quran kan, malam-malam dia istighfar, dia selawat. Walaupun dia tak salah, tapi dia minta maaf kat suami dia. Cayak macam tu ya. Suami ni bukan boleh pisah lama dengan dia. Suami nak pergi mana pun kena heret dia juga. Tapi kalau nak marah kat bini tu lah juga. Tapi bini ni sangat hebat, superwoman lah bagi saya. Bagi saya ni tabik dua-dua tangan lah. Kalau orang lain pergi lah. Tu dia tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab tu kita kalau suami isteri ni tuan-tuan, kalau satu orang tu dia tinggi, seorang lagi dia mau kena rendah. Waktu tu jangan kita tinggi sama. Kalau satu orang tu deras, satu orang lagi kena pelan. Dia lagu tu. Mau kalau laki kita kuat, mau kalau kita kuat juga, jahanam lah kita. Mau kalau bini kita kuat, kita piduk tarik juga, pergi. Kita kena mampu untuk dia panggil alaikum bisiyasah. Ayah saya menikah dua kan. Jadi ayah saya selalu pesan lagu tu lah. Dia kata alaikum bisiyasah, kamu kena ada politik, kamu kena pandai berpolitik. No, maknanya waktu mana kita tengok ni dia ni keadaan ni dia tak boleh dah. Dia ni tak boleh dah. Kalau kita duk asak juga jahanam dia. Jangan. Orang perempuan dia punya titik-titik lemah. Kita laki-laki pun ada lemah, tambahlah depa kan. Yang syariat dah habaq dah lemahnya perempuan ni kerana dia itu dengan keadaan dia didatangi haid, dia ada nifas, dia dijadi daripada tulang rusuk kiri yang bengkok. Jadi syariat dah habaq dah dekat dia. Sehinggalah saksi mereka tu kita ni dua saksi, mereka kalau kata tengok anak bulan pun tak boleh jadi saksi tuan-tuan. Jadi maknanya orang perempuan ni dia memang kita nak kena raih banyak dia. Pasal apa? Pasal kita kena lebih arham ya, kena lebih pengasih, penyayang kepada mereka di atas waktu di mana mereka itu dengan keadaan depa kadang tak boleh semayang, tengah duduk la ilaha illallah nak raya ni, ya Allah ya Tuhan, nak semayang raya ni. Tapi tolong cepatlah macam cerita lah kan, sebab tahun ni semayang raya di rumah, ni semayang raya orang duk meriah, tahu-tahu mai darah period tuan-tuan weh. Mau kalau nak marah kat siapa? Hang mai buat period. Marah. Nak marah kat siapa? Period tu Tuhan yang tentu. Pi ke Mekah nu naik kapal terbang turun ya Allah, nak pi ke Masjidil Haram, nak pi tawaf, nak pi sa'i, dia pula niat tak bersyarat, niat di masa dia niat atas kapal terbang, no, dia niat tak dia niat bersyarat tak apalah, dia niat tak bersyarat, maka dia duduk dalam keadaan ketika itu tertekan lah kan. Orang lain boleh keluar, jom kita akan pergi menyelesaikan ibadat umrah kita. Nah, untuk kali pertama ini kita akan pergi untuk tawaf sa'i, sehinggalah kita bertahallul di dalam Masjidil Haram. Saat lagi lepas Isya kan, pergi semayang di sana, lepas tu kita buat. Yang dia ni ya Allah darah mai, nak marah kat siapa? Nampak tak tuan-tuan? Jadi Allah Ta'ala
Jadi kita orang laki-laki ni yang tak ada period ni, kita kenalah panjang akal kita. Kita kenalah lapang dada kita. Kita kena lebih pengesian kepada isteri-isteri kita yang mereka itu dengan apa yang telah Allah tentukan dari segi lemahnya mereka, mereka juga terpaksa tanggung beban yang besar kadang-kadang, tuan-tuan. Sebab tu saya sebut tadi pada guru-guru saya kata sabar banyak-banyak, no? Bila suami kita musim-musim hak macam ni, kadang dia duduk tidur saja dalam bilik, duduk tengok tali besen. Kan? Kalau dulu depa duduk di luar, no? Cikgu-cikgu saya ramai, 1000 perempuan. Ha, muda-muda, umur 30, anak kecil-kecil, kan? Dulu tak apalah. Laki bukan apa lekat di rumah. Malam pun kadang pergi masjid tak balik. Jadi kita duduk di dapur, kita tak rasa kecil hati. Kita ada buat kerja tak rasa kecil hati. Tiba-tiba kali ni laki ada di rumah. No? Laki tak berasa ke nak mangkit pergi tengok? Tak rasa ke nak tanya apa? Tak rasa ke nak ucap terima kasih ke? Tu nampak tak? Kalau hak perempuan ni dia pi tu, dia duk harap laki nak belai dia, nak balut dia lagu tu, tiba-tiba tak dapat. Tu yang kata hujan turun tengah hari tu. Tu dia tak dan sampai petang. Sebab tu saya nak minta lah, sebab laki-laki ni tak ramai tengok ikut program kita ni. Tapi hak yang isteri tengok tu, saya pesan gini. Nak ubah akan suami kita, ubahlah diri kita. No? Kita tak kira laki, tak kira perempuan. Mudah untuk mengubah pasangan kalau kita memulakan dengan mengubah diri kita. Mengubahlah diri kita, approach kita, pendekatan kita. No? Saya sebut tadi dekat guru-guru saya kata macam ni, kalau laki-laki ni, saya laki-laki, tak ada orang jantan ni, tak ada orang laki-laki ni suka orang perempuan cakap kasar. No? Tak ada orang jantan ni, orang laki-laki ni yang suka isteri dia kuat merajuk. Yang kalau sikit-sikit marah tak boleh kawal, kalau sikit-sikit mengungkit popet-popet, kalau dia dah beletak berhari-hari, berjam-jam, kalau sikit-sikit tak apalah, biasalah. Gitu. Nampak tak? Jadi kalau kita nak suami kita dia terima kasih kat kita, dia pergi duduk teman kita, kita kena pandai approach kita. Kan? Itu yang saya duk sebut dalam nasihat selalu kepada hak orang perempuan hak ada masalah ni. Saya kata merenyehlah dengan lelaki kita tu, no? Menggatallah dengan lelaki kita tu, manja-manjalah dengan lelaki kita tu, selalu terima kasih dekat dia, minta maaf dekat dia, supaya bila kita limpak umpan yang besar, kita dapat hasil yang besar. Faham tak? Kita tahu umpan tu besar. Terima kasih sayang, terima kasih abang, terima kasih. Kita buat begitu tu, kita akan dapat balik. Anak-anak kita, mereka duk buat kerja, duk tolong kita terima kasih lah semua. Baba ucap terima kasih banyak. Baba rasa seronok sangat anak-anak Baba tolong Baba dengan Mama. Jadi bukan sia-sia, itu satu tarbiyah. Sebenarnya kita terima kasih itu. Amai yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Dia siapa yang terima kasih, Allah kata terima kasih itu akan balik pada diri dia sendiri. Dia macam tu. Kan? Jadi para suami pun bagi patuk padan lah, kan? Kalau suami duduk baca Quran, isteri tak kecil hati, kan? Kalau suami tu duduk atas tikar sejadah semayang malam ni, akhir-akhir Ramadan ni, isteri duduk masak di dapur tu, isteri tak kecil hati. Hak kecil hati ni kalau duduk tengok TV, duduk tengok wrestling, Quran tak baca, duduk buat benda dunia, benda sia-sia, tapi tak bersama, kebersamaan itu tak ada dengan isteri, dengan pasangan hidup. Itulah yang malang. Contoh kalau boleh kita dengan anak-anak lah, saya cadang lah kan, tuan-tuan kan. Nah, ujung-ujung Ramadan ni kalau kita tak boleh buat lagi, saya tak tahulah. Kalau Ramadan kita tak berubah, bila nak berubah? Tu yang saya kata tu. Kita ni makan berjemaah, mayang berjemaah, baca Quran berjemaah, cuba buat kerja berjemaah ramai-ramai, tuan-tuan. Seronok. Jangan tertekan. Kita nak kena buat dengan seronok, dengan gembira. Macam mana nak bagi gembira? Kita ikhlas. Itu cara nak gembira. Hari ini 60% daripada
penjawat awam, dan bukan dekat penjawat awam, dia panggil 60% mereka yang sedang bekerja dalam kajian dibuat pihak tertentu tidak lagi gembira ketika bekerja. Penjawat awam ni confirm dah ramai yang tak seronok. Tuan-tuan bayangkan, dalam kajian 2 juta orang lepas PKP ni akan hilang pekerjaan. Tak tahu di mana tu tuan-tuan. Tapi nak cerita, akan ada yang hilang pekerjaan dan telah ada yang tiada pekerjaan. Jadi macam mana nak survive? Kalau kita tak kuat pergantungan dengan Allah, bahawa segala-galanya ditentukan oleh Allah, pergi kita tuan-tuan. Jangan. Ada orang dia tak sangka pun, kata orang hak duk jaga dia selama ni mati dulu pada dia. Ada tak ada? Ada. Mak tu sakit melanui duduk jaga mak tu, dialah sihat ke hulu kilang, dia mati dulu pada mak dia. Ada tak ada? Ada. Anak tu yang duduk segak bugang, yang dia duduk kata anak tu nak urus dia mati esok, tiba-tiba anak hak segak bugang tu mati dulu. Ada tak ada? Ada. Jadi kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang kita tahu, kita boleh belajar daripada kemarin. Kita boleh belajar daripada sejarah. Kita boleh belajar daripada minggu lepas. Kita tak mau kita disakiti. Kita jangan menyakiti. Kita tak mau. Kita tak suka benda tak baik mai kat kita. Jangan buat benda tu, yang tak baik tu, kepada siapa pun. Kepada diri kita pun jangan. Kepada siapa pun jangan. Cuba buat sehabis baik. Cuba buat paling baik. Kalau tak boleh buat, la haula wala quwata illa billah. Kalau salah, minta maaf. Kalau silap, betulkan kesilapan. Allah Ta'ala tak peduli pun. Dia kata, la ubali. Aku tak peduli pun dosa hamba dia. Allah tak peduli. Yang buat dosa kita. Yang nak mengampunkan dosa Allah. Kita bukan pandang kecil kepada dosa. Kita tetap memandang kepada siapa kita berdosa. Tapi kalau sudah berdosa, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Balik kepada dia. Dia Maha Pengampun. Dia Maha Penyayang. Tetapi kita tidak memandang ringan ketika kita berhadapan dengan dosa. Kita akan tetap melihat kepada siapa kita melakukan dosa. Namun kerana sifat kita manusia ni ajula, kalang kabut, zaluman, zalim, jahula, jahil lagi, maka akhirnya ramai yang kemudian buat silap, buat salah. Tuan-tuan yang malangnya, bila kita sudah tahu, kita sudah ada ilmu, tapi kita masih lagi nak buat dosa. Ini yang malang. Kita dah tahu benda itu salah. Kenapa kita tak nak mengaku? Kita tahu kan benda tu tak betul. Apalagi kalau ada orang yang tolong bagi tahu dekat kita, kata benda tu tak betul dan memang dia tu berkeahlian, dia berkelayakan. Tuan-tuan, kita bertadarus masa kita duk boleh bertadarus ramai-ramai di masjid kan. Berapa ramai boleh tahan? Bertadarus daripada mula sampai hujung. Siapa sombong ego dalam batang tubuh dia, tobat tak boleh tahan. Pasal apa? Pasal sekejap lagi ada orang akan tegur kita. Kita baca tak betul, orang sebelah akan tegur kita. Orang sebelah akan bagi tahu kita, ni salah, ni tak betul. Dia kata baca yang betulnya macam ni ya. Kan? Yang ni kena baca pendek, dia ada alif tapi alif tu dia alif tu bacaannya tak ada dalam bacaan, dia ada dalam tulisan. Dia tolong habaq. Selalunya khalifah itulah yang bagi tahu. Maka ada orang dia terima tapi dia senyum manis, terima kasih, dia dapat belajar. Ada orang dia senyum kelat pasal dia ditegur, dah mah dia duk baca dom makdum lagu tu kan. Pakai tak ada, malah esok dia baca seorang-seorang, padan muka biar-bi ya. Aku baca seorang, siapa tak tegur aku, lebih kurang kata lagu tu lah, kata kat diri dia sendiri. Dia pun puas hati baca diri dia sendiri, orang tak tegur dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang ia berlaku dalam keluarga. Kadang-kadang suami tegur isteri tu pangkat tinggi, suami pergi tegur pun bini tak mau pakai juga. Kadang-kadang ada pula isteri tegur suami, isteri tu duduk di rumah, tak pergi ke mana, tapi alim Quran. Kan? Tiba-tiba pergi duduk tegur pula laki dia. Kan? Dia kata tu saya duduk tegur. Ini pun juga jadi masalah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, jom kita buat pembetulan. Tak ada siapa pun yang boleh kata dia sempurna. Saya tak sempurna, kita semua tak sempurna. Kan tuan-tuan? Saya pesan kat guru-guru saya. Ramai ribu ni tuan-tuan, guru perempuan saya tuan-tuan. Anak alui-alui, anak kecil-kecil. Jagalah hubungan kita dalam rumah tangga kita bersama dengan pasangan hidup kita. Ya. Jagalah hubungan kita yang paling besar dan utama bersama dengan pasangan hidup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan penting diri kita saja semayang sunat tahajud, kita saja yang semayang hajat, biar laki kita duduk tidur bersiu pungkong-pungkong. No, sat lagi nak gerak juga dia, tak gerak dia marah nak bangkit makan. Tapi bangkit makan tu dengan ayak liok basi kadang duk keluar. Pasal apa? Dia tak dan nak pun basuh muka pun. Sepatutnya gerak lebih awal. Ajak suami kita, pujuk dia semayang, semayanglah malam, ya. Walaupun tadi kita dah jemaah semayang tarawih, jemaah semayang isya, witir dah buat, tapi bangunlah sepertiga malam yang akhir. Patutnya kita dah ada agenda, kita mesti semayang. Kita mesti ketika sepertiga malam yang akhir itu mengeluarkan sedekah kita melalui online kita tiap-tiap malam. Semesti kita baca ayat Al-Quran sebelum subuh. Mesti kita atok begitu. Mesti kita ada istighfar. Mesti kita letakkan benda tu untuk diri kita yang sebenarnya adalah untuk keluarga kita. Bayangkan kalau semua orang rasa bertanggungjawab untuk memastikan Allah Subhanahu Wa Taala curahkan rahmat untuk kita melalui amalan ibadat dan doa yang kita semua pohon setiap rumah kita bercahaya, seperti mana Nabi SAW bersabda, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Cerangilah, cahayalah rumah-rumah kamu semua dengan sembahyang dan juga bacaan-bacaan Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan, sepertiga malam setiap rumah sembahyang, sepertiga malam setiap rumah baca Quran, setiap rumah baca doa, tuan-tuan, rahmat akan turun. Ya, bayangkan kalau kita dapat Lailatul Qadar, tidak ada panahan-panahan api, tidak ada salakan-salakan anjing, yang ada adalah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang turun dan kita mendapat keberkatan malam Lailatul Qadar yang diburu oleh semua orang-orang yang soleh di sepanjang zaman. Tuan-tuan, habis tajuk kita kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Jom tuan-tuan, esok kita sambung, buang yang keruh, ambil yang jernih tuan-tuan. Jadi siapa nak bersama dengan saya, insya-Allah panjang umur, kita jumpa pukul 3:30 petang besok Khamis. Wallahu alam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah minal batili batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akrimna bi lailatul qadri fi hadhihi sanati wa fi kulli sanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.